Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Puan Suhaibah Syamsul Arifin dalam kelas PAFA online cawangan Bandar Bukit Mahkota. Okey, baiklah. Hari ini hari yang terakhir ataupun topik yang terakhir kita akan belajar dan saya akan terangkan pada semua adalah berkaitan dengan tayamum. Tapi saya akan sambung slide yang kawan saya berkaitan dengan syarat sah tayamum, sunat tayamum dan juga perkara yang membatalkan tayamum. Okey, baiklah. Seperti yang kita dah tahu penerangan yang sebelum ni, tayamum ni apa? Apa dia definisi tayamum? Apa dia anggota tayamum? Jadi kita dah tahu dah secara detail semua berkaitan dengan tayamum daripada awalnya. Jadi untuk hari ini kita akan tengok apa syarat-syarat sah tayamum tadi. Apa perkara sunat dalam tayamum. Okey, sebab tayamum adalah salah satu perkara, salah satu benda yang menggantikan wuduk. Sebab kita nak lakukan solat. Bila kita nak solat kita perlu berwuduk. Tapi seandainya wuduk menggunakan air. Tayamum menggunakan debu tanah. Tapi kalau air tak ada, sebab itu kita menggunakan tayamum. Jadi kita dah tahu dah sunat. Apa perkara sunat tayamum kita nak buat. Okey, jadi kita tengok perkara yang membatalkan tayamum. Jadi melalui step-step yang saya akan ceritakan, akan kongsikan bersama-sama. Jadi kita boleh ambil sedikit ilmu yang disampaikan. Okey, baiklah. Untuk tajuk untuk yang pertama, syarat sah tayamum. Okey, yang pertama, syarat sah tayamum mempunyai keuzuran yang menghalangnya. Saya akan tulis mempunyai keuzuran yang menghalang yang menghalang daripada guna air. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan tulis secara keseluruhan. Jadi kemudian baru saya akan terangkan daripada satu ke satu. Jadi dalam masa saya menulis, anak-anak ataupun para penonton boleh menyalin sama-sama. Okey, yang kedua, berusaha mencari air. Kemudian yang ketiga, apa dia yang ketiga? Okey, menggunakan debu tanah yang suci atau bersih. Okey. Kemudian yang keempat, apa dia yang keempat? Hendaklah masuk waktu solat. Okey, baiklah. Okey, ada saya akan tulis 4 untuk syarat sah tayamum. Okey, baiklah, kita tengok satu persatu. Okey, untuk syarat yang pertama, mempunyai keuzuran yang menghalang daripada guna air. Maksud keuzuran dekat sini, kita dalam keadaan sakit ataupun tak mampu menggunakan air. Okey, jadi perkara ni lah yang membolehkan kita ni menggunakan tayamum. Sebab apa? Uzur dari segi kesakitan. Contoh, orang yang terkena penyakit kulit tak boleh terkena air. Seandainya bila terkena air, sakit yang dialami akan bertambah teruk, akan lagi merebak. Jadi dengan penggunaan air tadi tak membolehkan dia berwuduk, jadi digantikan kaedahnya menggunakan tayamum. Okey, jadi
Bila adanya keuzuran, barulah tayamum tadi sah. Seandainya tak sakit pun, tapi tak nak, cuma hati tu tak nak, hari ni rasa macam tak nak guna air. So, dia nak bertayamum. Tak boleh. Sebab tak ada keuzuran ke atas diri dia nak menggunakan tayamum. Walaupun tayamum ni adalah salah satu yang menggantikan wuduk. Okey, seterusnya yang kedua, berusaha mencari air. Okey. Untuk berusaha mencari air ni, maksudnya dekat sini nak menjadikan sesuatu tayamum tu sah, kita ni okey, dah tahu dah. Kita dah cari dekat rumah kita memang air tak ada setitik pun. Okey, jadi kita pergi rumah jiran. Rumah jiran pun memang tak ada langsung air. Cari pula masjid ataupun surau yang terdekat untuk dapatkan air. Masih juga tak ada. Takkan kita nak pergi kalau 7 batu daripada rumah ada air. Takkan kita nak pergi sehingga kan kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat tu dah habis dah satu waktu solat. Jadi kalau dalam keadaan begitu dikira dah usaha mencari air dan air tak ada. Jadi dibolehkan sah jadinya tayamum ketika itu. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan debu tanah yang suci dan bersih. Okey, untuk yang menggunakan debu tanah yang suci dan bersih ni kita tak boleh menggunakan tanah ataupun debu yang mengandungi najis, sebab dah dibagi tahu dah. Jumhur ulama pun bagi tahu bahawa debu tanah yang digunakan hendaklah suci dan bersih daripada najis, sebab kita nak bawa keadaan kita berwuduk tadi, kita nak bersih, kita nak lakukan solat, jadi kita kena ambil menggunakan bahan yang bersih. Okey, kemudian hendaklah masuk waktu solat. Hendaklah masuk waktu solat ni maksudnya dekat sini, kalau saya bagi contoh, Aminah ni tadi dia berwuduk belum lagi masuk waktu zuhur. Dia dah bukan berwuduk, dia bertayamum sebelum masuk waktu zuhur. Jadi tayamum dia tadi tak sah. Sebab apa? Syarat untuk tayamum kena masuk waktu dulu. Masuk waktu zuhur baru dia boleh bertayamum. Berbeza tayamum dan wuduk. Kalau wuduk tak masuk waktu pun dia dah boleh solat. Dah boleh ambil wuduk. Tapi untuk tayamum tak boleh. Kena masuk waktu solat baru boleh dia ambil tayamum. Okey, baiklah. Okey. Untuk yang syarat sah tayamum, para penonton boleh salin. Kemudian saya akan masuk berkaitan dengan perkara-perkara. Okey, sementara tu saya akan terangkan juga sebab-sebab kita bertayamum. Okey, untuk bekalan air ni kan, keuzuran yang menghalang daripada guna air. Bekalan contoh, sebab kita nak bertayamum ni, bekalan air tu tak ada. Hanya cukup untuk kita minum sahaja. Tak cukup untuk kita ambil wuduk. Memang kalau kita, itu je air yang ada. Kalau tak ada air itu nanti, tekan kita tak nak minum. Boleh menyebabkan darurat yang lagi besar. Jadi bila kekurangan air dalam keadaan begitu, dibolehkan untuk kita melakukan tayamum. Itu antara sebab tayamum. Kemudian kalau kita bermusafir dan sukar untuk dapat air dekat kawasan tu. Contoh, kita pergi dekat kawasan yang padang pasir. Okey, padang pasir kita tahu panas, nak dapat air tu memang susah. Air yang ada, botol-botol air yang kita ada, itu kita gunakan hanya untuk minum saja. Jadi itu pun sebab yang dibolehkan untuk kita buat tayamum. Kemudian, okey, untuk syarat sah dan juga sebab tayamum tadi saya dah terangkan, dan seterusnya kita akan masuk kepada perkara sunat tayamum. Okey. Yang pertama, sunat membaca bismillah. Okey. Sunat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Setiap perbuatan kita lah kita mulakan dengan ucapan Bismillah. Okey, kemudian yang kedua, saya pernah terangkan dalam video sebelum ni, perkara sunat adalah perkara yang digalakkan untuk kita lakukan, perkara yang kita apabila kita buat, kita akan dapat ganjaran pahala dari Allah, apabila kita tak buat, tak akan dapat apa-apa. Jadi
perkara sunat inilah yang dapat mengumpulkan pahala-pahala kita. Okey, kemudian yang kedua pula, kita menipiskan debu. Okey. Sunat juga kita ni menipiskan debu. Okey. Dalam video yang sebelum ni ada diterangkan kaifiatut tayamum kan. Kaifiat cara-cara kita nak bertayamum. Jadi bila kita dah tekap tanah tayamum tadi, kita disunatkan untuk kita buat macam ni untuk kita nipiskan debu tayamum, debu tanah tadi. Okey, kemudian yang ketiga. Yang ni yang biasa. Apa-apa perbuatan untuk orang Islam hendaklah kita mendahulukan apa? Mendahulukan anggota kanan. Okey, apa-apa perbuatan kita lah mesti kita mulakan dengan anggota kanan. Kalau kita mula nak melangkah keluar dari rumah, kita guna kaki kanan. Kita nak nak masuk tidur pun, masuk ke dalam bilik menggunakan kaki kanan. Okey, segala perbuatan kita lah mesti didahului dengan anggota kanan. Disunatkan menggunakan anggota kanan. Okey, baik. Yang seterusnya, yang keempat adalah merenggangkan tangan ketika bertayamum. Okey, baiklah. Yang keempat adalah merenggangkan tangan ketika bertayamum. Maksudnya kita nak bertayamum tak perlu rapatkan. Kita kena renggangkan agar anggota yang nak ditayamum tu kena dengan debu tanah tadi. Okey. Ini adalah 4 sunat tayamum yang kita buat, yang kita perlu buat kan, untuk kita kumpul pahala kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik yang seterusnya adalah perkara yang membatalkan tayamum. Bukan wuduk, bukan solat je yang ada perkara yang membatalkan. Dalam tayamum pun ada perkara yang membatalkan. Okey. Okey, kita tengok Yang pertama adalah apa perkara pertama? Perkara yang membatalkan tayamum ni, yang pertama adalah terdiri daripada perkara yang membatalkan wuduk. Okey, baik. Terdiri daripada perkara yang membatalkan wuduk. Okey, jadi apa sahaja perkara yang membatalkan wuduk akan membatalkan tayamum. Okey, apa antara perkara yang membatalkan tayamum? Okey, pengsan, gila, apa lagi? Mabuk, memegang kemaluan tanpa lapik, kan? Dan bersentuh kulit antara lelaki atau perempuan yang bukan mahram. Itu antara perkara yang membatalkan wuduk. Okey, kemudian yang kedua adalah murtad. Okey, ini pun sama. Murtad, murtad adalah salah satu perkara yang boleh membatalkan tayamum. Okey, murtad, apa dia murtad? Murtad adalah keluar dari Islam. Okey, dah elok orang Islam tapi dia keluar dari Islam. Okey, kemudian yang ketiga, mengetahui mengetahui adanya air. Mengetahui adanya air. Mengetahui adanya air setelah bertayamum. Mengetahui adanya air setelah bertayamum. Untuk dalam keadaan ni akan ada perkara yang semasa
sebelum solat, semasa solat dan selepas solat. Okey, kalau contoh, saya bagi contoh kalau dia bertayamum, mengetahui adanya air ni, kalau seandainya dia bertayamum, keadaan dia dia bertayamum dah masuk waktu. Lepas tu dia baru nak angkat takbir. Baru nak angkat, tiba dengar bunyi air. Jadi tayamum tadi terbatal tayamum dia. Dia perlu pergi ambil wuduk. Okey Jadi sebab dia dah tahu, belum lagi angkat, air dah dengar. Jadi dia punya tayamum tadi terbatal. Okey, kalau contoh pula keadaan macam ni, dia dah solat 2 rakaat, tiba ada orang bagi tahu dah ada air. Lepas tu, okey, yang tu harus hukum dia untuk dia teruskan solat sampai habis dan solat dia tadi adalah sah. Tapi sebaik-baiknya dia perlu memberhentikan solat dan pergi ambil wuduk, solat semula. Okey, dan keadaan yang seterusnya, seandainya dia dah siap semayang, okey, dia dah siap solat Zuhur, kemudian waktu dia solat Zuhur dia bertayamum, dia dah siap dah semayang Zuhur, air baru ada, tapi belum lagi masuk waktu asar ni. Okey, yang tu tak terbatal dia punya tayamum, sah dia punya solat Zuhur tadi. Sebab dia dah siap dah solat, cuma dia nak solat seterusnya pada solat asar, dia tak boleh bertayamum dengan tayamum yang dia dah ada tadi. Dia perlu pergi ambil wuduk yang baru. Okey, faham ya? Okey, faham dekat situ keadaan-keadaannya. Yang mana yang boleh batal, yang mana boleh diteruskan, yang mana sahnya solat ya bila dalam keadaan kita bertayamum. Okey. Kemudian okey, setelah terdapat, kalau dalam perkara yang membatalkan ni ada 3. Cuma penerangan berkaitan dengan mengetahui adanya air setelah bertayamum ni yang seperti saya terang tadi ya, keadaan dia tu. Okey. Contoh saya akan bagi yang terakhir adalah contoh situasi di mana Puan Ain ni dia bertayamum sebelum Puan Ain dia bertayamum sebelum masuk waktu solat fardu. Okey, apa hukum dia? Okey, jadi dekat situ kita dah tahu dah. Tengok syarat sah tayamum tadi. Syarat sah tayamum bagi tahu hendaklah masuk waktu solat. Masuk waktu solat barulah boleh bertayamum. Jadi berbalik pada hukum Puan Ain tadi, adakah sah dia punya tayamum? Okey, boleh tak dia solat terus? Dia tak nak dah. Okey, tak boleh Hukum dia tak boleh dia tayamum tadi tak sah sebab dia ambil tayamum sebelum mulanya waktu solat. Macam saya bagi tahu tadi, berbeza di antara tayamum dan juga berwuduk. Kalau wuduk tak masuk waktu pun boleh selagi tak terbatal, kita boleh meneruskan ibadah kita yang seterusnya. Untuk tayamum tak boleh. Untuk tayamum mesti masuk waktu kita ambil tayamum. Untuk yang seterusnya, solat seterusnya pun sama, kita bertayamum. Okey. Dalam keadaan contoh untuk selesai. Kemudian situasi yang kedua pula macam mana? Kalau Ahmad ni dia bermusafir dan tak masuk waktu zuhur, namun dia hanya mempunyai bekalan air je untuk minum. Tengok berbeza situasi yang pertama tadi, Puan Ain tadi, dengan juga situasi Ahmad ni. Ahmad ni dia bermusafir. Kemudian air yang dia ada tadi hanya cukup untuk digunakan minum saja, keperluan untuk dia minum. Kalau dia tak minum, jadi macam mana dia nak meneruskan perjalanan musafir dia? Okey, jadi harus dia bertayamum ketika itu sebab bekalan air tadi terhad. Jadi itu antara tadilah yang saya sebut sebab-sebab yang dibolehkan tayamum kan. Kalau bekalan tu air terhad, dia pula musafir, nak cari air dia tak tahu kat mana, ataupun dah cari air di kawasan yang terdekat, dia dah usaha dah cari air di kawasan yang terdekat, tetap tak jumpa juga. Jadi dibolehkan dia untuk bertayamum. Okey, kalau contoh pula, kalau dia ni bertayamum kerana ganti mandi wajib, maka
maka dia hendaklah mandi wajib sebelum dia kerjakan solat berikutnya. Maksudnya sebelum dia dah mandi wajib waktu solat zuhur tadi, dia guna tayamum. Kemudian untuk solat seterusnya dia perlu mandi wajib dia perlu mandi wajib sebelum solat seterusnya. Okey, baiklah. Di antara perkara-perkara yang kita perlu ingat, apa yang perlu kita ambil adalah syarat sah. Jadi kita tahu, keadaan yang macam mana kita boleh menggunakan tayamum. Okey, setelah diterangkan ketiga-tiga tadi dan situasi yang diterangkan di antara Ahmad dan juga Puan Ain tadi, saya berharap agar semua penonton dapat mengetahui keadaan macam mana yang membolehkan kita untuk bertayamum. Baiklah, sampai di sini sahaja pengajian kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.